Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 28 September 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi, siaran kami akan dimulai dengan alunan Selawat Nariah oleh Ustaz Muhammad Amir Zaid Jamaluddin dan Ustaz Hafizuddin Abdul Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibn Sultan Ibrahim, mengangkat semangat anak-anak muda Johor di Majlis Multaqa Ulama Darul Takzim. Diikuti dengan diskusi wakaf, menggali potensi pembangunan wakaf untuk masyarakat Johor. Rangkuman berita diteruskan dengan berita Street Dakwah memeriahkan Bulan Wakaf 2023 di Felda Redong, Segamat. MAIS menerima sumbangan saham wakaf Johor bernilai RM5,000 dari komuniti Felda Air Tawar 2, Kota Tinggi. Program Anakku Sayang manfaat wakaf di SMK Seri Macap. Pelajar PPKI dan pengawal keselamatan berkongsi kebajikan. Seterusnya berita Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Johor berkongsi matlamat membantu asnaf dalam kes-kes kekeluargaan di Mahkamah Syariah Negeri Johor. Diikuti berita usahawan MAIS belajar buka peluang kepasaran antarabangsa melalui MIHAS 2023. Seterusnya, MAIS terus sokong peserta usahawan dengan projek ternakan ikan di daerah Muar dan tanaman terung di daerah Batu Pahat. Siaran seterusnya, program Insaniah Kemasyarakatan di Kampung Parit Haji Yasin Benut Pengertian. Belanja Dapur Asnaf. Inisiatif Kemanusiaan di Pasar Raya TF Tangkap. Gotong royong baik pulih rumah asnaf. MAIS sumbang RM30,000 untuk 2 keluarga di daerah Keluang. Program Talam Al-Riz membawa bantuan dan kebaikan ke Pulau Aur Mersing. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Said, Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Mersing. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi Muslimin dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Anis Anwar, Khamis 28 September 2023. Terus ke rangkuman berita.
Majlis Mutakat Ulama Darul Takzim kali ke-8 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang juga Wakil Rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar turut hadir untuk memberi penghormatan kepada semua hadirin. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor menghargai kehadiran semua yang hadir di majlis tersebut dan mengambil peluang untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak muda Johor. Saudara dan saudari sekalian, negeri Johor adalah negeri yang unik dan kaya dengan sejarah. Dalam pandangan saya ingin menyampaikan pesanan kepada anak-anak muda negeri Johor agar tidak terlalu mudah terpengaruh oleh unsur-unsur dari luar yang tidak akan memberi manfaat kepada negeri ini, sama ada dalam prinsip atau dasar, dalam isu agama atau ekonomi. Cita-cita saya dari dulu hingga sekarang adalah konsisten. Saya ingin keputusan dan kemajuan negeri ini dibuat dan dicapai oleh anak-anak Johor sendiri. Itulah cita-cita saya. Ini kerana tiada orang yang lebih menyayangi anak-anak Johor daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan saya sendiri, kata baginda. Dalam majlis tersebut, Maish turut hadir dengan penuh semangat dan menyertai program di booth Maish serta Brigade Ansar Maish. Semangat keprihatinan terhadap Johor dan usaha untuk mengukuhkan nilai-nilai tempatan terus diterapkan dalam komuniti. Dan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor adalah contoh terbaik untuk semua anak-anak muda Johor. Bulan Wakaf tahun ini diteruskan dengan pelbagai program yang memberi tumpuan kepada isu-isu pembangunan wakaf. Diskusi wakaf adalah salah satu program yang menjadi platform penting untuk berkongsi pandangan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembangunan wakaf. Antara pendiskusi jemputan adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor, Tuan Haji Anwar Amzah Tohar dan Ketua Pegawai Operasi Wakaf Pulau Pinang, Encik Muhammad Hafizuddin Sirajuddin. Mereka telah berkongsi pengalaman dan pandangan mereka mengenai pembangunan wakaf di Malaysia. Diskusi ini diakhiri dengan forum pengurusan wakaf di negeri Johor yang mana ahli panel terdiri daripada Amin Baitumal Daerah Segamat, Ustaz Hairul Anwar Itnin, Amin Baitumal Daerah Batu Pahat, Ustaz Siddiq Maidin Kuti dan moderator forum Amin Baitumal Daerah Kulai, Ustazah Nur Faizah Daniel. Mereka telah memberikan pandangan dan cadangan mengenai pengurusan wakaf di negeri Johor. Program ini telah disempurnakan perasmiannya oleh Timbalan Mufti Negeri Johor, Datuk Haji Ahmad Faizal Muhammad. Turut hadir Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Anwar Salimin dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail bin Abu. Diskusi wakaf ini adalah satu usaha untuk memahami dan meningkatkan pelaksanaan wakaf di negeri Johor serta memastikan bahawa manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Semoga program seperti ini akan terus menggerakkan pembangunan wakaf dan memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Semangat dakwah terus berkorban sempena Bulan Wakaf 2023. Dan kali ini Jalinan Kebaikan merentasi jalanan bersama penduduk Felda Redong Segamat. Program selama 2 hari ini dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang penuh makna, membawa sinar kebaikan kepada komuniti yang memerlukan. Program Street Dakwah ini turut disertai daripada Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Wakaf Jauhar, Ustaz Anif Jamaluddin, serta beberapa pegawai dari Jauhar. Kebersamaan dan semangat kerjasama menjadikan program ini satu kejayaan. Hari pertama program bermula dengan pemberian minyak percuma di stesen minyak Smart. Walaupun hujan renyai turun, penduduk tidak melepaskan peluang untuk mengisi minyak motor secara percuma. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana usaha kecil boleh membawa kegembiraan kepada ramai. Pada hari ini kita adakan minyak percuma. Kita anggarkan lebih kurang dalam 200 biji motor. Sempena program Street Dakwah Jom Berwakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okay, terima kasih Majlis Islam Negeri Johor kerana memberi sumbangan minyak percuma. Program seterusnya adalah Talam Rizki bagi menyantuni asnaf-asnaf di kawasan sekitarnya. Penduduk yang menerima bantuan ini sangat bersyukur atas prihatin yang diberikan oleh Maish. Aktiviti pada hari pertama berakhir dengan forum perdana mencari saham akhirat dengan berwakaf. Ahli panel yang terdiri daripada para ulama tempatan memberikan pencerahan tentang nilai dan pentingnya wakaf dalam kehidupan kita. Hari kedua, program bermula dengan solat duha berjemaah, tahlil pewakaf dan nazafah wakaf di Tanah Perkumpulan Islam Felda Redong. Bagi menyantuni para pewakaf, beberapa buah rumah telah diziarahi dengan membawa cenderahati untuk meraihkan mereka yang berwakaf. Penyerahan Al-Quran versi Johor turut disampaikan di Sekolah Agama Felda Redong.
Program diakhiri dengan majlis penutupan strik dakwah oleh Tuan Sulaiman Haji Ismail, Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan MAISH. Alhamdulillah, sepanjang 2 hari ini, program ini telah berjaya mengutip sumbangan saham wakaf Johor sebanyak RM26,070 Malaysia. MAISH mengucapkan terima kasih kepada semua pewakaf yang telah menyokong program strik dakwah ini. Semoga usaha ini akan terus memberi manfaat dan kebaikan kepada masyarakat yang memerlukan dalam masa akan datang. Terima kasih kepada semua pewakaf kerana sokongan anda telah memberi sinaran pada bulan wakaf Johor. Jom teruskan semangat dengan berwakaf. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISH ke Felda Air Tawar 2 Kota Tinggi dengan tujuan menerima sumbangan saham wakaf Johor bernilai RM5,000 Malaysia. Sumbangan ini diperoleh dari berbilang entiti dalam komuniti tempatan termasuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan Felda, Gerakan Persatuan Wanita, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Koperasi Peneroka Felda Air Tawar 2 dan Badan Kebajikan Masjid Felda Air Tawar 2. Sumbangan ini bukan hanya mencerminkan semangat gotong royong dalam komuniti tapi juga menunjukkan sokongan kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh MAISH memajukan wakaf dan kemasyarakatan di seluruh negeri Johor. Selain menerima sumbangan wakaf ini, MAISH berpeluang bertemu dengan Ketua Kampung Felda Air Tawar 2, Encik Syahrul Abdul Muhammad. Syahrul. Jadi Felda Air Tawar 2 ini telah berjaya mengutip saham wakaf tunai sebanyak RM5,000. Jadi kami Majlis Islam Negeri Johor ni nak tahulah apakah rahsia dan kaedah yang digunakan oleh Tok Ketua menyebabkan dapat menarik masyarakat di Felda Air Tawar 2 ini untuk berwakaf. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah menganjurkan dan juga mengadakan program kembara wakaf bertempat di Masjid Al-Faizin Felda Air Tawar 2. Yang pertama sekali kami warga Felda ni memang telah diajar untuk berwakaf melalui Felda sebelum ni. Kemudian setelah Majlis Agama Islam datang berbincang dengan saya, maka saya bersama dengan ahli jurukuasa Majlis DTCA Felda sekali yang terlibat, kami telah melakukan syarat dan telah memutuskan kami mengambil kesempatan yang masa yang singkat menggunakan duit tabung-tabung badan-badan yang ada, kerana duit tabung yang ada pada badan-badan hari ini merupakan terbuka dan juga merupakan yang menyumbang pada setiap bulan. Jadi tak salahlah kalau kami menggunakan dana tersebut untuk jadikan wakaf, dan sekaligus semua warga Felda tersebut telah berzakat pada program tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap, destinasi seterusnya bagi program Anakku Sayang untuk kita menyantuni pelajar-pelajar pendidikan khas di sana. Agihan manfaat wakaf bagi tujuan alat bantuan mengajar sebanyak RM5,000 tunai telah disampaikan oleh Amin Baitulmal Daerah Keluang, Ustaz Nur Hisham Mat Syawal. MAISH juga bawakan makanan McDonald untuk menceriakan lagi pelajar-pelajar istimewa di sana. Turut diraikan pemberian sumbangan fidyah kepada pekerja-pekerja pengawal keselamatan dan pembersihan di sekolah berkenaan. Program sama turut diadakan di Sekolah Kebangsaan Kangkar Tebrau, Johor Bahru. Kita bawakan sekali agihan manfaat wakaf sebanyak RM5,000 Malaysia bagi tujuan alat bantuan mengajar ABM dan makanan segera McDonald untuk pelajar istimewa ini. Turut hadir meraikan program Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Anwar Sarimin. Kerjasama yang bermula sejak 2019 antara Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISH dan Jabatan Bantuan Guaman JBG Cawangan Johor terus berkembang untuk membantu asnaf Johor yang memerlukan bantuan khidmat guaman menerusi jabatan tersebut bagi menyelesaikan kes-kes kekeluargaan di Mahkamah Syariah di negeri ini. Usaha ini adalah satu lagi langkah positif dalam membantu asnaf yang memerlukan khidmat bantuan guaman dalam menyelesaikan kes-kes kekeluargaan mereka di Mahkamah Syariah menerusi khidmat guaman yang disediakan oleh pihak JBG Cawangan Johor. Sumbangan dana yang diperuntukkan oleh MAISH kepada Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Johor berjumlah RM150,000 setiap tahun adalah bertujuan untuk menampung kos khidmat guaman dalam mengendalikan kes-kes kekeluargaan yang melibatkan asnaf Johor di Mahkamah Syariah di negeri ini.
Kunjungan ini diketuai oleh Pengarah JBG Negeri Johor, Puan Talha Bacok, turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIS, Tuan Haji Ismail Haji Abu dan Pegawai Undang-Undang MAIS, Encik Hairul Nizam Deramai. Kerjasama ini adalah satu contoh bagaimana agensi kerajaan dapat bekerjasama untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang memerlukan. MAIS berharap bahawa usaha ini akan membantu asnaf dalam menyelesaikan kes-kes kekeluargaan mereka di Mahkamah Syariah Negeri Johor dan membawa kebaikan kepada komuniti setempat. Semoga kejayaan ini akan memberi inspirasi kepada agensi-agensi dan pertubuhan lain untuk menjalankan usaha yang serupa. Seramai 25 orang usahawan MAIS berpeluang hadir ke pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS edisi ke-19 berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia dihoskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia METRIT. MIHAS yang merupakan pameran halal terbesar dunia menghimpunkan pemain utama industri halal global yang bertemakan Paving the Way of Halal. MIHAS menarik penyertaan daripada lebih 40 buah negara dan 5 negara utama yang terbabit iaitu Thailand, China, Indonesia, India dan Korea Selatan. Ia merupakan ruang berharga bagi perniagaan halal Malaysia untuk memasuki pasaran global. Penolong Pengarah Pembangunan Asnaf MAIS, Ustaz Syekh Hafiz Awab, menyatakan lawatan ini adalah langkah strategik yang akan membantu usahawan MAIS untuk belajar memperluaskan pengaruh dan jaringan perniagaan mereka di peringkat antarabangsa. Kita nak bawa lebih kurang 25 orang asnaf Majelis Islam Negeri Johor. Mereka ini semuanya adalah usahawan-usahawan Majelis Islam Negeri Johor. Kita nak ke Pusat Pameran Perdagangan Antarabangsa Malaysia di Kuala Lumpur dan sana untuk kita pergi ke pameran halal antarabangsa MIHAS edisi ke-19. Jadi kita nak bawa diorang pergi tengok produk-produk halal peringkat antarabangsa ni. Jadi nak bagi mereka sikit pendedahan lah, okey, pada asnaf-asnaf kita. Semoga mereka pun berhajat satu hari nanti akan ada produk yang halal dan akan menembusi pasaran MIHAS satu hari nantilah. Mudah-mudahan kita target kita akan nak bawa produk-produk dia untuk MIHAS akan datang, ada produk asnaf di MIHAS, insya-Allah, mudah-mudahan. Nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini. Join Majlis Agama Islam Negeri Johor punya lawatan ke Pusat Perdagangan Antarabangsa dekat Kuala Lumpur untuk sebenarnya target hasrat CEO MAIS untuk beri sedikit pendedahan lah kepada semua. Kita nak melihat produk-produk halal peringkat antarabangsa ni yang terbesar di dunia dibuat di Malaysia. Jadi kita rugi kalau kita tak ambil kesempatan untuk kita pergi tengok dan kita lihat produk-produk yang ada dekat sana lah. Jadi dia boleh jadi sebagai satu sumber inspirasi lah kepada kita semua. Dan kita doa target satu hari nanti produk-produk akak semua akan berada di MIHAS, mudah-mudahan, insya-Allah. Beliau berkata, kami sangat berbangga dengan usahawan MAIS yang telah terpilih untuk menghadiri MIHAS tahun ini. Ini adalah peluang yang sangat berharga bagi mereka untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan halal daripada Johor ke peringkat antarabangsa pada suatu masa nanti. MIHAS 2023 menandakan satu langkah penting dalam usaha berterusan untuk membangunkan dan mempromosikan industri halal Malaysia di arena antarabangsa. Dan kami berharap bahawa usahawan MAIS akan terus berjaya dalam usaha mereka untuk membawa produk halal Malaysia ke peringkat global. Majlis Agama Islam Negeri Johor baru-baru ini melawat daerah Muar untuk melihat projek pembangunan asnaf ternakan ikan tilapia yang diusahakan oleh 5 peserta usahawan MAIS. Projek ini terletak di Impian Agro Farm, Kampung Sungai Belukang Muar dan seterusnya ke projek penanaman terung di daerah Batu Pahat. Program ini secara tidak langsung berpotensi untuk menyokong pembangunan ekonomi setempat. Projek ternakan ikan tilapia dan penanaman terung ini bukan sahaja memberi peluang kepada peserta usahawan MAIS untuk mendapatkan pendapatan tambahan tetapi juga memberikan manfaat kepada komuniti setempat dengan peningkatan bekalan produk berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif MAIS, Tuan Haji Ismail Haji Abu bersama dengan pasukan MAIS telah melakukan inspeksi terhadap kedua-dua projek ini. Petang ni kita berada di di Impian, tempat program Pusat Pembangunan Asnaf bagi daerah Muar, iaitu projek yang kita jalankan kat sini iaitu ternakan ikan tilapia. Lebih kurang kita ada 5 orang peserta asnaf yang dikendalikan oleh Coach Bahar kita untuk mendidik dan mengajar mereka ni semua bagaimana untuk membela ikan tilapia ni. Jadi kita terdengar daerah Muar, kita pilih 5 orang peserta untuk mengikuti program ternakan ikan tilapia lah. Jadi kita dipahamkan pada hari ini ikan ni telah pun berusia lebih kurang dalam sebulan setengah, lebih kurang 3 ke 4 bulan dia akan harvest lah.
Mana sekarang dah sebulan setengah, ada lagi 2 bulan setengah untuk kita tunggu ikan ni harvest lah. Jadi program pada petang ni kita just lawat untuk tengok progres program ikan tilapia bagi daerah Muar. Sementara itu, mentor dari The Impian Agrofarm, Encik Baharudin yang turut dikenali dengan panggilan Coach Bahar, telah menunaikan kewajipan beliau dengan membayar zakat perniagaan terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif MAISH. Program Insaniah Kemasyarakatan yang membawa bersama pelbagai aktiviti bermanfaat telah diadakan di Kampung Parit Haji Yassin Benut Pontian dengan kerjasama antara penduduk setempat dan Majlis Keselamatan Negara Negeri Johor MKN. Antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan termasuklah bacaan Yasin, tahlil pewakaf dan nazofa wakaf di Tanah Perkuburan Parit Ramunia Laut Benut. Program ini juga menganjurkan agihan manfaat wakaf dan anakku sayang di Pusat Kebajikan Pemulihan Dalam Komuniti PKPDK Benut. Terdapat juga dapur asnaf yang disediakan untuk 20 orang asnaf di Pusat Jualan Peladang Outlet Benut Kampung Parit Dahlan. Program ini turut merangkumi ziarah ke 4 buah rumah asnaf, aktiviti di Masjid Jami' Parit Yassin, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, taklimat keselamatan negara oleh MKN, demonstrasi daripada Jabatan Bomba Pontian dan pemeriksaan kesihatan percuma oleh Klinik Kesihatan Parit Ismail. Selain itu, program ini juga melibatkan penyerahan sumbangan fidyah dan beg makanan kepada 40 orang asnaf serta menganjurkan forum perdana saham wakaf Johor. Program ini telah dirasmikan oleh Tuan Pegawai Daerah Pontian, Tuan Haji Zainal Iran dan merupakan satu usaha bersama masyarakat setempat dan pihak berkuasa untuk memberi manfaat kepada komuniti yang memerlukan. Program belanja dapur asnaf di Pasaraya TF Tangkak merupakan satu usaha kecil Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Tangkak yang membawa kebahagiaan kepada mereka yang berusaha keras dalam menjaga kebersihan dan keindahan daerah mereka. Seramai 20 pekerja SWM Daerah Tangkak layak menerima bantuan membeli barangan keperluan harian mereka. Belanja dapur asnaf adalah satu langkah positif dalam memberi manfaat kepada masyarakat yang memerlukan. Ia juga menggaris semangat kepedulian dan kemanusiaan dalam komuniti di Tangkak. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap asnaf terus berkekalan apabila Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISH menyumbangkan sejumlah RM30,000 Malaysia untuk menjalankan kerja baik pulih rumah 2 keluarga yang memerlukan. Kerja baik pulih pertama adalah rumah Puan Hafizah Hamid yang mendapat sumbangan berjumlah RM15,000 Malaysia. Proses baik pulih ini bertujuan untuk memastikan rumah beliau kembali ke keadaan yang selamat dan selesa. Selain itu, rumah Puan Kamsia Urip juga telah melalui proses baik pulih selepas berpindah dari Kampung Semberong Baru ke Kampung Tengah. Dalam usaha membantu keluarga ini, MAISH menyumbangkan RM15,000 Malaysia untuk menjalankan kerja baik pulih yang diperlukan. Sumbangan baik pulih rumah asnaf ini telah disalurkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Aduan Mahkota Yang Berhormat Datuk Syarifah Azizah Datuk Said Zain dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM Kem Mahkota Keluang untuk menjalankan kerja baik pulih. Skim bantuan baik pulih rumah asnaf adalah satu penggunaan dana zakat bagi usaha MAISH dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Talaman rezeki yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISH dengan kerjasama Pejabat Kadi Daerah Mersing dan Grup Gerak Khas GGK Kem Iskandar telah mengagihkan bantuan makanan asas kepada penduduk Pulau Aur Mersing. Selain itu, program ini turut juga melibatkan kerja amal membersihkan tanah perkuburan Islam di pulau tersebut. MAISH ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama menjayakan usaha ini. Semoga kebaikan yang diberikan akan terus memberi manfaat kepada komuniti yang memerlukan. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAISH TV. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Salam Wahid Rasul 1445 Hijrah, perpaduan teras maju Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini bersama saya Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Said di slot bingkisan di MAISH TV. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan tentang apakah
fadilat ataupun keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang menginfakkan harta, bersedekah dan berwakaf pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita pada hari ini akan sentiasa diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana niat suci kita untuk bersama-sama menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Taala bersempena dengan bulan wakaf, anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor tahun 2023 ni tuan-tuan, saya ingin berkongsi tuan-tuan berkenaan apakah fadilat yang boleh kita dapat tentang kita menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai manfaat dan juga rezeki yang Allah telah tetapkan kepada hamba-Nya yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apabila kita sebut tentang rezeki ni, dalam pemikiran kita adalah suatu perkara iaitu material ataupun keuangan semata-mata sahaja tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kita jalan bagaimana untuk mempenuhi rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja daripada segi duit ataupun material sahaja, tetapi banyak rezeki yang Allah bagikan kepada kita untuk kita rasakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya tuan-tuan, diberikan pakaian yang indah, yang cantik, diberikan kebahagiaan hidup keluarga kita, diri kita, saudara kita, rakan-rakan kita, dan juga diberikan kesihatan yang baik. Itu juga dinamakan rezeki yang berbeza selain daripada kita mengecapi kenikmatan material di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan. Tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang menyebut rezeki itu adalah hasil usaha dia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita kena tahu tuan-tuan, Allah telah menyediakan pelbagai jalan menuju rezeki di dalam Al-Quranul Karim yang insya-Allah saya akan sebutkan sebentar lagi berkenaan tentang rezeki sebab rezeki yang kita lakukan kesan daripada kita bersedekah ataupun menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rezeki, jodoh, kematian adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, kita sebagai manusia mestilah berusaha untuk mencari rezeki, dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya yang sentiasa berusaha mencari rezeki yang bersungguh-sungguh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rezeki yang telah terjamin kita di atas muka bumi ini tuan-tuan, Allah telah menetapkan rezeki kita dengan pelbagai. Mungkin di atas muka bumi ini tuan-tuan, adakah kita ini telah mendapat atau dikurniakan rezeki yang tidak terduga, contohnya pakaian, minuman, kebahagiaan, rakan-rakan yang baik. Itu juga dinamakan rezeki yang tidak terduga, bukan sahaja daripada segi wang semata-mata tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Hud yang bermaksud, dan tiadalah makhluk di atas muka bumi Allah ini bergerak kecuali rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah juga menetapkan tempat kediaman dan tempat ia disimpan. Sesungguhnya itu semua telah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-Hud ayat 6. Jadi tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena maklum rezeki itu sebab usaha individu itu sendiri. Tetapi rezeki itu datang melalui kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melimpahkan rezeki yang berlipat ganda kepada hamba-Nya. Sebab apa kita menginfakkan, bersedekah dan mewakafkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah di antara tanda-tanda kita bersyukur dan berterima kasih di atas rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan. Jadi bila kita bersyukur, Allah akan memberikan yang setimpal dengan apa yang kita telah usahakan, sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 39 yang bermaksud, dan sesungguhnya tidak ada balasan yang diberikan kepada seseorang melainkan balasan atas apa yang telah diusahakan oleh seseorang itu tuan-tuan. Jadi dan asbab bersyukur ini juga kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan kami kurniakan kepada kamu
tambahan nikmat kepada kamu dan sesungguhnya sekiranya kamu ingkar maka nescaya azabku amat pedih. Itulah perumpamaan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita lihat sebab kita menginfakkan harta pada jalan Allah melalui dengan kita berzakat, berwakaf pada jalan Allah atau bersedekah. Allah telah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar perumpamaan di dalam ayat Quran ini berkenaan tentang 700 gandaan yang Allah telah berikan kepada mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Tetapi limpahan rezeki ini juga tuan-tuan akan datang melalui apa yang kita telah sedekahkan, sebagaimana ayat lain yang saya boleh sebutkan di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang bermaksud siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, ya ini pinjaman yang baik. Itu maksudnya di sini tuan-tuan, Allah nak berikan kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melipat gandakan balasan dan gandaan yang banyak. Dan sesungguhnya dalam ayat Quran 245 ni Allah sebut, sesungguhnya akulah yang berkuasa untuk meluaskan dan menyempitkan rezeki seseorang hamba-Ku itu. Daripada ayat tersebut kita tahu janganlah kita takut untuk tidak dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rezeki ini Allah telah menetapkan rezeki yang pelbagai di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi panduan dan pedoman kepada kita tuan-tuan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama meringankan diri kita untuk sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Bukan saja kita melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan asbab kita bersedekah ini tuan-tuan, insya-Allah Allah akan berikan penambahan keberkatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan kita berinfak ini Allah akan kurniakan kita rezeki yang bertambah. Allah akan kurniakan kita kesihatan yang berpanjangan, keluarga yang baik, anak soleh dan soleha tuan-tuan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.